Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Aina, Zulaika, Nadia dan Izani akan memperkenalkan anda semua kepada seorang tokoh mazhab terkenal yang bernama Imam Abu Hanifah. Riwayat hidup. Nama sebenar Abu Hanifah ialah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Beliau dilahirkan pada 80 Hijrah bertempat di Kufah. Beliau berketurunan Parsi dan kunyah beliau ialah Abu Hanifah. Gelaran Abu Hanifah membawa maksud cenderung kepada bidang agama. Beliau wafat pada Rejab 150 Hijrah sewaktu berusia 70 tahun. Abu Hanifah memegang jawatan sebagai tokoh korporat dan ulama yang disegani ramai. Antara guru-guru Imam Abu Hanifah ialah Hamad bin Abi Sulaiman, Atta bin Yasar dan Amru. Sifat peribadi Imam Abu Hanifah. Yang pertama, berakhlak mulia. Tidak sombong walaupun berasal daripada keluarga yang kaya raya. Yang kedua, pemurah dan ikhlas. Tidak kedekut untuk membantu mereka yang memerlukan. Yang ketiga, berani. Sanggup dipukul dan dipenjara kerana teguh dengan pendiriannya yang tidak mahu menjadi hakim. Yang keempat, rajin berusaha dan bercita-cita tinggi. Dan yang kelima, kuat beribadah, membaca Al-Quran dan beramal pada malam hari. Kesungguhan Imam Abu Hanifah dalam menuntut ilmu. Imam Abu Hanifah mendalami ilmu fiqh kerana berpendapat ilmu fiqh memerlukan kemahiran dan pertimbangan akal yang mendalam dalam menguasai sesuatu hukum dengan baik. Seterusnya, sumbangan dalam tamadun Islam. Antaranya ialah menghasilkan karya. Pertama, Al-Faraid iaitu harta pusaka. Kedua, Fiqh Akbar. Dan ketiga, Al-Alim wal Muta'allim. Selain itu, mengasaskan mazhab berdasarkan yang pertama, fatwa para sahabat, iaitu suatu pandangan sesuatu hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti bertauliah. Yang kedua, urf. Urf ialah adat atau pengetahuan sesuatu masyarakat yang menyebabkan perubahan fiqh. Yang ketiga ialah qiyas. Qiyas ialah menyapangkan hukum sesuatu perkara yang baharu yang belum ada pada masa sebelumnya dengan perkara yang sedia ada kerana persamaan sebab dan manfaat. Contohnya, menggunakan narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya. Untuk menetapkan hukum tersebut, maka dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan Al-Quran, seperti perbuatan minum khamr atau minuman keras. Yang keempat, istihsan. Istihsan ialah sumber hukum dalam agama Islam untuk mengambil hukum yang terbaik daripada kalangan mujahid setelah dipertimbangkan kebaikan serta keburukannya. Dan yang terakhir, ijma'. Ijma' ialah kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan Al-Quran dan hadis tentang suatu perkara yang terjadi pada suatu masa setelah zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah telah berjaya menghasilkan ramai murid yang terkenal. Contohnya, yang pertama, Abu Yusuf. Yang kedua, Muhammad bin Hasan Al-Syabani. Dan yang ketiga, Zufar Al-Huzail. Yang keempat, mazhab Hanafi yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah telah berjaya dan luas tersebar menjadi panduan untuk umat Islam di seluruh Asia Tengah dan Eropah. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga merupakan seorang yang pakar dalam bidang ilmu hadis.
sehingga beliau dapat membezakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Dan akhir sekali, masa Imam Abu Hanifah banyak dihabiskan dengan mengajar di masjid. Jadi tamatlah pembentangan kami pada hari ini. Semoga kita semua dapat mencontohi sifat-sifat baik Imam Abu Hanifah. Sekian daripada kami. Terima kasih.